Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang berusaha terima, terbilang ahli kuasa masjid, muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dapat sama-sama lagi kita untuk membicarakan ataupun munaqasyah kitab Mustikah Hadis ini. Mudah-mudahan sedikit sebanyak kita boleh ilmu insya-Allah. Pada minggu-minggu sudah kita telah pun belajar berkenaan dengan pembahagian benda-benda yang najis dan cara membersihkannya. Pada minggu sudah kita telah pun berbincang mengenai najis berat, iaitu najis mughallazah yang mesti kita basuh sampai 7 kali. Salah satunya ialah air yang bercampur tanah. Begitu juga permasalahan babi, anjing masuk dalam masjid, kalau tersentuh lagu mana, tika kering macam mana, tika basah macam mana, telah pun kita bicarakan pada minggu sudah. Begitu juga dengan najis mukhaffafah, iaitu najis ringan, najis kencing kanak-kanak lelaki yang belum berumur 2 tahun, yang belum lagi makan gos satu, kecuali minum susu ibu dia saja. Jadi cara membersihkannya ialah hanya merenjiskan air sahaja. Tapi kalau dia minum dah seledi lah apa sekali, maka kena basuh seperti najis mutawassithah yang kita akan bincang pada malam ini. Malam ini ialah najis yang ketiga, iaitu najis pertengahan. Muka surat 31. Najis pertengahan ataupun disebut sebagai najis mutawassithah. Najis mutawassithah ni ialah najis selain daripada najis mughallazah, iaitu anjing dan babi serta keturunan dia, dan juga najis mukhaffafah yang dikatakan air kecing, kanak-kanak lelaki yang berumur 2 tahun ke bawah yang hanya minum susu ibu. Jadi selain dua najis ini disebut sebagai najis mutawassithah, iaitu najis pertengahan. Sama ada dia berupa nanah ke, kohok ke, nanah ke, darah ke, bangkai tikus ke, bangkai ayam ke, jeluak ke, semua itu dikira sebagai najis mutawassithah, iaitu najis pertengahan. Najis pertengahan ialah darah, nanah, muntah, tahi, kencing, arak, bangkai dan lain-lain lagi, sebagaimana yang diterangkan panjang lebar dalam kitab-kitab fiqh. Panjanglah berbahasa dia. Dalam kitab ni hanya sebut satu hadis di bawah ni saja. Sebenarnya kalau tengok, kita rujuk dalam kitab-kitab fiqh yang lain, banyak permasalahan, perbincangan yang perlu kita tahu. InsyaAllah kita akan belajar dari semasa ke semasa lah. Kita baca hadis ni mengenai darah. Darah ni iaitu najis mutawassithah. Darah ni kalau dia tidak beleceh, tak meleleh di kaki kita, tak ada masalah. Kita semaya pun tak ada masalah. Kalau sekadar besar 5 sen, 10 sen, 20 sen itu sekitar di betih kita, di kaki kita, lutut kita, betih kita, tak ada masalah. Tetapi kalau mengikut tuk lebar pondok, kalaulah kita kena kekah pacak dan berdarah, kita ambil kapas, kita ambil tepek dengan plastar atau saltip ke apa-apa, dia kira menanggung najis tersebut, tidak sah sembahyang. Ini perbahasan para ulama ahli fiqh
tentang darah. Dia biar saja, asalkan jangan terkena tempat sembahyang, jangan terkena pakaian kita. Buatlah macam mana pun untuk menghentikan darah tersebut. Kalau ikut hospital kan, dia kena tekan lama. Tekan lama tu insya-Allah dia berhenti. Setengah lagi itu dia ambil kapas, kapur, nyalakan api, dia buat situ, jadi berhenti darah tersebut. Buatlah apa-apa keadaan. Jadi ahli-ahli mereka kalau kena pacak ataupun luka sebagainya, kita balu dia menanggung najis tersebut untuk sembahyang. Entahlah dia tu khilaf macam mana, wallahu alam. Tapi apa yang saya tahu macam itulah. Daripada Asma bin Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha. Asma ni ialah anak Abu Bakar, adik iparnya Nabi kita, adik ipar Nabi kita, dan merupakan adik kepada Aisyah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Asma. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi damil haid yusibu thawb yahudduhu thumma taqriduhu bil ma' thumma tandahuhu thumma tusalli fihi. Hadis rawahu al-Bukhari wa Muslim. Daripada Asma bin Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yakni tentang darah haid yang terkena kain ataupun baju. Apa Nabi kata? Nabi kata hendaklah perempuan, orang perempuan, yakni yang bertanyakan tentang hukum para Nabi tadi, hendaklah perempuan itu menghilangkan kesan yang tersebut, kesan darah tadi, kemudian menggosoknya dengan air, kemudian membasuhnya, kemudian dia mengerjakan sembahyang dengan memakainya semula. Jadi hadis ni nak cerita bahawa darah ini tergolong dalam najis mutawassithah, najis pertengahan. Kalau najis pertengahan ni kan, kita basuh begitu je lah. Kita basuh pertama sekali kita kena buang. Kalau barang tu barang tepek, kita kena ambil kiki buang. Kalau barang tu jenis darah, kita kena buang lu air hok nampak jelas darah tersebut. Lepas kita basuh. Yang dikatakan basuh. Maka kita perah, kita kalau ni kat mesin putar, kering molek, boleh pakai molek-molek mari sembahyang. Tak ada masalah. Ada. Sekadar basuh, pelari air, hilang, agak-agak hilang. Dengan warnanya, baunya ataupun rasanya. Itu ialah Nabi bagi tahu tentang darah yang ada pada orang tanya ketika itu. Najis mutawassithah kita boleh kategorikan, kita bagikan kepada dua jenis. Najis mutawassithah pertengahan itu kita namakan sebagai najis ain. Najis aini, iaitu najis yang kita nampak jelas dengan mata kepala kita. Najis yang nampak dengan jelas dengan mata kita dinamakan sebagai najis mutawassithah yang berbentuk aini, iaitu nampak dengan mata. Ataupun sifat jenis, sama ada bau kau najis itu, bau busuk, sama ada warna dia ataupun rasanya. Aisyah ayah ni pedaya ni bunga ni tak boleh makan. Sebab apa? Sebab rasa dia tu najis, tak boleh makan. Hukum itu boleh dilarang, boleh jadi haram najis kan tak boleh. Kata rasa, tak kena rasa najis. Orang makan pedaya hati ayah tu, siwa tak ayah pengah-pengah, bermakna itu najis. Puak lembu, puak lembu, puak muda tu dia tak kena najis lagi ni. Puak muda tu. Tapi puak lembu pun kita buang najis tu. Najis tu kita buang. Kalau serah tahi tu kalau serah entahlah ada. Kalau serah pengah-pengah tu tak sedar lah.
Tapi dia ada perbahasan. Sekiranya kita basuh habis ter. Dalam kitab fiqh, contohnya dalam kitab I'anah At-Talibin, dia ada sebut sekiranya bau, bukan bau, warna dan juga bau tak termasuk rasa. Tapi itu warna dan juga bau. Dia kata warna dan bau ni macam kita laping budak-budak kita bau beranak dah. Kita basuh dengan sabun gitu, tak tangga mudah-mudah. Kena sehari dulu baru tangga, kuning-kuning tu. Tahi dia tu. Kau basuh. Kalau jenis basuh biasa kan, kuning situ. Jadi kuning tersebut dimaafkan. Sebab apa? Dengan syarat kita gonyong, ukur gonyong, rendah punya rendah, payah nak hilang. Tapi kalau berhimpun dua, bau dan juga warna tidak boleh. Dia kata in baqiya ma'an. Dalam kitab fiqh tu dia kata in baqiya ma'an tidak boleh. Sekiranya berhimpun dua tu, kesan itu tak boleh. Kalau satu boleh. Nah, tapi kalau rasa ni tak sedap juga, tak tahu kehak telak tak boleh. Kalau kambing tak apa, kita malah kambing ya bau si kambing bau sedap. Tak bau kambing tak sedap. Gitu. Macam orang gitu-gitulah, pocik-pocik kita, tuk-tuk kita. Dia boleh ikan keli lembut tu. Kalau lepas boleh tu dia katak mati, goreng tak sedap. Dia katak dulu, mampu tu dia katak dulu boleh sehari. Dia serah ke buruk sedikit, dia serah macam kan tu. Tu sedap tak katak. Dia katak lain sikit. Kita orang muda tu sedap lah. Kita orang tua tu, kalau gatuk dia serah lagu lain. Tak bila lagu mana tak bila. Betul tak apa ya? Sedap. Apa pernah makan orang muda pun? Itu dah orang tua tu. Makan pun sedap. Nasi panas pula. Payah kecil pula ada depan tu. Payah kecil, payah goreng pula. Tak makan mana nak kili ni. Okey. Itu ialah najis aini. Kau nampak jelas. Dan satu lagi mutawassithah ini ialah najis mutanajis hukmiyah dia panggil. Najis dari segi hukum. Macam air kecil lah. Budak kecil, orang tua kecil tepi tu, tadi masjid tu. Tadinya ada kecil. Kita tak ada. Tak ada. Nak maya lalu takut dia waktu zuhur habis. Kita punga dulu mari semaya. Kerana panah terik luar tu, gigi tu, mana sana? Tak ada berjeruk, kering dah. Sebab apa? Panah. Dia panggil najis hukmi. Hukum. Jadi situ tu wajib kita basuh. Pada awal tadi, kita kena kuih dulu. Ambil nyapu, kuih orang tepi air. Najis tersebut. Barulah kita renjis-renjis air. Belari tak apa dah. Dia kira hukumnya bersih. Tapi dalam kisah ni, maknanya kita kena cuci air juga. Ataupun budaknya berok atas jemurah rumah kita. Kita tak ada nak pergi basuh. Tiba-tiba lepas maya tu habis licin dah nyebahai kaya. Jadi habis licin dah, tinggal sikit-sikit. Bermakna air najis tak ada, ini ada pada hukmi saja. Maka kita kena cimbu air agak-agak biar dia relax. Kecuali tahi atas gelar rumah kita. Kita kena buai dulu. Kalau jenis tahi cahaya tak memadai dengan kita simbu air. Sebab tahi itu dia akan pecah. Dia akan pecah. Di situ besar puting gas sini besar sikit. Mana dia kira tak bersih. Sebagaimana sekiranya depan masjid kita itu ada tanah biasa. Nyamai kecil demo situ. Bila kecil situ najis. Apabila najis, bila biar seketika dia akan kering. Kering situ dia kira sebagai mutanajis lagi. Mutanajis dari segi hukmi. Hukminya najis lagi.
Macam air kecing. Air kecing boleh botol, hilang dah hacing sebab setahun dah situ dah. Dia banyak berbahasa lah. Dah. Itu dipanggil hukmi. Jadi air biasa dah. Segala hacing, segala warna air kopi, tak ada habis je ni punya air. Tak ada beza. Dia ada cara-cara maksud dia. Tapi sekiranya atas tanah tersebut boleh jadi orang waktu semayang, orang lalu lalang, kita kena buai dulu. Najis, sikap najis orang, kita kena kokok buai. Tidak memadai kita simbur dengan air. Kalau kita simbur dengan air, benda tu ada datang. Tapi kalau kita buai, ala kadar, walaupun dia ada sikit-sikit kita simbur dengan air, dia meresap turun tanah. Maka dia dikira sebagai bersih, kita berdua tak tepat semaya situ. Walaupun pagi tadinya dia memberok situ, kita cucur doa air itu turun meresap ke bumi, telai oleh bumi, maka dia dikira sebagai bersih. Dari segi hukumnya. Lagu mana? Sekiranya najis itu kena Quran. Pernah ke ada? Najis tahi anak ke? Tahi ayah ke? Tahi lembu ke? Kena Quran bolong habis padahal. Hukum dia tak boleh tahu mudah-mudah Quran tersebut. Dia kena basuh dulu. Sekalipun Quran itu siapa rusak. Ulama memfatwakan fi mushaf tanajjasa bi ghairi ma'fun anhu. Quran, mushaf ni Quran. Quran yang terkena najis dengan najis yang tidak dimaafkan. Najis yang dimaafkan seperti kita kata najis nyamuk sikit ke, butu sikit ke, ataupun darah semut ke, darah butu ke, pejak ke, sikit pakai sapu gitu ya. Tapi kalau darah tahi tokoh dalam dia kena wajib basuh biwujubi ghuslihi, dengan wajib kita basuh wa in adda ila talafihi, sekalipun dengan kita basuh cuci itu adda ila talafihi, membawa kepada hancur Quran itu. Tak apa, tak ada masalah. Sebab kita menghilangkan najis. Lepas tu baru kita musnahkan Quran dengan cara-cara tertentu. Wa in kana li yatim, sekalipun Quran itu Quran anak yatim. Jangan Quran anak yatim ni, berbagi anak yatim ni tak boleh kita buat sembarangan. Tapi dalam masalah kena kepada najis, tak boleh, kena basuh juga. Sekalipun tu hak anak yatim. Kira semula lah orang selipuk ganti harta anak yatim yang betul Quran. Dia ada hukum khusus situ. Habis itu. Perbahasa ulama juga berkenaan dengan najis ini dalam masalah hailiu. Ulama kata haram kita meludah kosil. Kita meludah, benda tu remeh. Meludah kosil, tak boleh. Kadang-kadang kita boleh meludah, tak boleh. Ulama ahli fiqh dah bahas panjang lebar mengenai meludah. Siapa meludah hailiu kita ni, tak boleh buat sembarangan. Apalagi kalau kena ke jadah tempat sembahyang, dia boleh mencemarkan kesucian Islam, masjid. Siapa ulama dah bahas bab ailio ni, kita khama. Kita ambil air sembahyang, kita khama mesti betul-betul ailio. Dimaafkan ketika itu. Dimaafkan. Dia bahas, dia bincang sampai setahun tu. Bab ailio. Satu.
Lepas tu najis yang ada di masjid. Biasa najis di kawasan masjid ni tai cicak. Tak biasanya. Tai ayam, tai burung, tai ayam, tai itik, tai lembu sekitar. Dia jadi fardu ain kepada orang yang melihat. Dia jadi fardu ain, fauran, segera. Dosa kita sekiranya kita gilai dulu. Kita beroyak ke Tok Siak dulu. Walaupun Tok Siak itu memang kerja dia dah, itu memang kerja dia. Tetapi sekiranya tengok tahi cicak ada dalam masjid, wajib secara aini kepada orang yang melihat. Fauran, segera. Kita sudah tak ada telbah mana syarah bab gini, jaga-jaga dia. Kita kena segera ambil tahi cicak. Tak nampak, tak tahu. Apa dia? Jalan dah tu. Ya, betul dah tu. Mata pekoh yang digunakan oleh seluruh dunia ni. Dia kata apa? Yajibu ikhraju najasin minhu fawran ainiyan ala man alima bihi. Wajib kepada seseorang ikhraju najasin, mengeluarkan buai najis. Mana-mana najis maksudnya minhu, daripadanya masjid. Fauran, segera. Wujuban, wajib maksudnya. Ainiyan, wajib secara aini, wajib fardu ain lah. Wajib yang fardu lebih kurang lah kalau Syafi'i ni. Jadi fardu ain ala man alima bihi, ke atas mereka yang baru tahu najis tersebut. Kena tarik walan tu. Kita ni tak berharap kepada Tok Siak. Sebab kerja dia orang bayar. Kita buat situ, kita tahu hukumnya ialah wajib fardu ain kepada man alima bihi fauran. Wajib kepada seseorang secara segera yang melihat najis tersebut. Ni wa in arsada li izalatihi man yaquma biha bima'lum, sekalipun tersedia untuk menghilangkannya mereka yang diberi tanggungjawab secara khusus, bima'lum, secara maklum. Orang maklum dah Tok Siak sekian, tapi walaupun Tok Siak bukan wajib kepada Tok Siak, wajib kepada orang yang melihat. Tak kira lah Tok Email sendiri ke, Tok Bila sendiri ke, AJK ke, ataupun dia bukan AJK. Orang we minum air pun duduk si AJK je makan-makan contohnya. Tak boleh kata aku air pada tak minum, sekejap air aku nak buat terkecoh. Tak boleh. Sebab apa? Sebab sekarang ni dia berusaha dengan Tuhan. Dia tanggungjawab dia. Tak apa, dia tak basuh pun. Sama lah masjid. Orang tino haid tak boleh masuk kos-kos. Walaupun dia anjur situ pun, dia kira masjid dia kira. Kalau penuh sini luar tu baris semayang. Kan gitu. Sambung apa? Tak faham? Aha. Maksud dia ada antas mereka anak itu dua. Oh, okey, siapa gitu mau nah lo. Oh, dia tak kira dah tu. Kita sambung yang luar tu, yang jamal tu sambung belakang, tak kira lah tu. Kecuali hok jelas nyata depan. Ataupun hok sambung masuk kita sejadah kita sambung terlain lah. Kalau bocok nu kira halah-halah lah. Tak tahu lah, takut ada perbahasan. Tapi abang tak tahu juga pada pandangan. Kalau jauh selalu apa? Kau sambung dia kira kau masjid. Dia nak kembali dia lalu masuk masjid itu
Kan? Sebab dia tu. Dia depan, kita pergi dulu. Ada tu kita kata tok ira dah. Kita tok ira 4 kali 5 kita. Dah. Sekurang-kurang. Kalau fardu kifayah pula, dia tok rajin mari masjid, dia mati begitu dah. Semua dosa belaka. Gira dia tak cara dah. AJK sama telah dah masih tak cara mengadap tu semari. Dia membalah ada pun nak tok kereta AJK lan tu email contohnya. Jadi tak pergi belaka dosa belaka. Ia menjadi fardu kepada individu. Dia kira kawasan masjid. Bukan sahaja dalam masjid, luar tu dia kira kawasan masjid. Kalau rumah kita tu daripada anjung rumah kita, siapa ke dalam rumah kita bermakna dalam pagar kita pun hak kita juga. Kalau rumah mana? Rumah si fulan. Hak tu kawasan si fulan. Kalau kata masjid ni baitun min buyutillah, masjid ni merupakan satu rumah daripada rumah-mu Allah, mana luar tu pun kawasan rumah Allah juga. Begitu. Sebab ulama bahas wa yuhramu baulun fihi walau fi nahwi qistin. Diharamkan kita kecil fihi di masjid walau fi nahwi qistin, sekalipun kita kecil itu dalam bekah. Allah kena gawe aku ni bekah botol-botol nak kecil ni. Tak boleh haram hukum dia. Tisu istinja. Ambil tisu istinja. Boleh tak? Tak nanti kau jambil ni. Bokah molek solo dalam lubang tu kecil. Kecil agak-agak istibrak. Tak habis belakang dah. Dalam batai-batai semua tu. Ambil tisu, selek. Beres, cuci, bersih. Nak ambil semaya? Air bekah aku nak ambil tali gigi, tali jalan, tali kena apa-apa sajalah ada. Mana hukumnya haram. Dalam masjid. Tak boleh. Sebab apa? Air kecil ni dia tak serupa dengan darah. Darah tu ialah lagu lain. Najis juga. Tapi air kecil ni dia teruk lagi. Dari berbanding dengan darah dan anak. Air kecil. Ini hukum haram je lah. Dia tahu. Wa idkhalu na'lin mutanajjasatin lam ya'man at-talwis. Selagi jalan dengan selipar daripada rumah kita jalan tu rumah kita tu jejak tai kucing ni aduh dia bau dia kat bau soti. Tak boleh kita jalan mari ke masjid, hukumnya haram kita bawa benda tu. Tahu dah basuh dulu rumah luar tu sebelum kita masuk kawasan masjid. Sebab dia mencemar kesucian masjid. Kita remeh benda ni. Tai ayam mone bau pengah-pengah. Tai lembu pengah-pengah mari masuk sini. Tak boleh masuk ke dalam rumah. Sebab dia boleh mencemarkan kesucian masjid. Sikit pada pandangan kita, besar pada pandangan syarak bab najis ni. Sebab lam ya'man at-talwis, dia boleh tidak aman. Dia boleh membawa kepada cemarnya kawasan rumah Tuhan. Apalagi sekiranya dia jejak, dia selik mana-mana sana, demo turun tak selipar lah apa naik atas masjid, ia boleh mencemar. Macam-macam kemungkinan. Sebab itulah hukumnya ialah hukum haram. Hukumnya ialah hukum haram. Kita diselipar je. Siapa luar tu kesal itu demo ni pakai tu dia agak bersih. Dia hukum dengan cara zahir iaitu bersih. Jadi sebenarnya bersih. Kita dosa. Batu yang dikatakan haram. Na'lin mutanajjasatin, selipar ataupun kasut yang ada najis mari ke masjid. Dia contoh tak kucing tadilah. Begitu juga waramyu nahwi qamlatin fihi maitah wa qatluha fi ardihi wa in qalla damuha. Waramyun iaitu haram juga kita tahu gutu. Gutu haram juga masjid ni. Kita selamba je nyamuk tahu. Tak boleh. Haram hukum dia.
Dia ke bangkai. Kita biasa tu. Tak boleh. Tu tengah jipekoh. Waramiyu maksudnya dia forward hok belakang tadi. Maksudnya yuhramu haram juga ramiyu tohuk buang lepas tinggal gitu je. Qamlah ni gutu. Termasuklah nyamuk, serumuk ataupun seumpamanya. Fihi di masjid maitah dalam keadaan bangkai. Tu bangkai lah, jadi bangkai lah dia. Tak boleh. Kita kena berjaga-jaga. Nyamuk kenyal, tepa, tahu, tak boleh. Ini perbahasan kalangan Naimah Nawawi dan ulama-ulama lain. Kan tu bilang? Tak tahu dia. Cecok ni, kalau kita ikut rumah kita, kalau di rumah, dia sunat kita bunuh dia sebab ia mencemarkan. Ia mencemarkan. Lama tak di masjid ni, lama tu kena royak lah tu. Kalau bedah pa jatuh darah. Masalah juga tu. Walaupun dia tu sunat bunuh sebab dia mencemarkan masjid, masa kita proses membunuh dia tu cembar masjid, maka tak boleh juga pada bak bunuh ni. Nabi kata bak bunuh benda ni, Nabi kata fa ahsinul qitlah, kita kena perelok ke bunuh lagu mana. Antaranya racun. Kalau kita pindah gitu di dinding tu pun ada darah, jatuh berpuk sini pun darah, kita tak pasut dah. Bermakna boleh membawa kepada haram juga. Pada masa yang sama hadis Nabi kata, kalau mu nak bunuh binatang, termasuk nak sembelih binatang, dia kena perelokkan. Perelokkan. Antaranya racun, mudah. Boleh tidak membawa kepada ni. Wallahu a'lam. Macam mana? Dan haram juga qatluha fi ardihi wa in qalla damuha. Haram kita bunuh binatang-binatang sana fi ardihi, di bumi masjid. Wa in qalla damuha, sekalipun sikit je darah dia. Haram hukum dia. Hak ni perbahasan panjang lebar antara Imam Nawawi kita Syafi'i dengan imam-imam lain dalam mazhab yang sama. Imam Syafi'i, Imam Nawawi kata halal, boleh. Tapi Allah kata tak boleh. Imam Nawawi ada hujah dia, hadis tanah ni. Imam Nawawi kata ada hujah dia, imam lain ada hujah dia. Tapi molek tak sah. Kecuali ulah ada ketik kita, dak rilah. Tang kada air. Tapi kalau ikut ulama lain, tidak boleh, haram. Nawawi kata dalam fatwa Imam Nawawi, hilluhu halal. Halal kita nyamuk tadi, tak dari sini kita untuk tanah, boleh. Tapi orang lain kata tak boleh, ketak tak boleh. Sebab itu kawasan masjid, mulia ke. Wallahu a'lam. Perbahasan juga mengenai darah ataupun najis mutawassithah ini, pertengah ini ialah tentang darah. Yukrahu fasdun wa hijamatun fihi bi'ina. Jadi ini untuk orang bekal, ahli-ahli bekal. Ahli-ahli bekal dia tak boleh sembarangan mari di masjid bekal sini. Nak bekal mana ni? Bagi rumah mana rumah? Rumah sekian. Tak apa juga masjid kita buat di masjid. Tak boleh. Mana kalau kita aja ke masjid apa tu imam, dia layak untuk larang benda tu. Buat bekal di masjid. Dia bukan haram. Dia dilarang. Dia lain. Haram lain, hak ni makruh. Makruh, yukrah. Wa yukrah fahsun. Dia malah dilarang. Fasdun ni kita jemuh sebagai mengeluarkan darah.
Wahijamah bekal. Bekal ni lah tu bekal tu. Fasdun ni mengeluarkan darah ni boleh jadi ambil darah. Tak, ambil darah buah lepek tu ataupun hotek sini ke, hotek dain sini ke, itu semua ialah dia panggil fasdun, ambil darah. Sebab dia kemungkinan titik. Walau macam mana pun itu hanya makruh saja di masjid dan juga di surau musalla, makruh. Sebab itu serupa dengan air kecing tadi. Air kecing tak boleh, haram. Jangan biarkan mana-mana sakit kecing dalam bekas di masjid. Nak kecing di luar tu. Dalam kawasan masjid dianjur tidak boleh. Hukumnya boleh membawa kepada haram sebab yang kecil dan sebagainya walaupun sikit. Nah, makruh juga mengangkat suara wah 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 wah, ataupun jual beli wah 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 wah, ataupun amalu sinaah tukar mai gang-gang, tapi tukar buat gua ni tak apalah. Kalau tukar bila-bila mari bayar kan buat sari buru, buat sari buru dulu. Bila tunggu asar tak boleh. Kalau dia mari tukar gini tak apa dah. Pakai habis itu. 2 minit lagi. Bunyi. Habis. Tajuk baru je itu istinja. Nak berpeh dah. Sampai stesen. Jadi mudah-mudahan permasalahan yang kita belajar hari ini sedikit sebanyak membantu kita dalam ibadat kita. Mudah-mudahan yang gitulah. Jadi apa silap tu boleh tegur, boleh maklum kepada hamba, kadang-kadang tersilap, kecek. Ni masalah fiqh. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya muallima Ibrahim al-hikmah ta'allimna, ya mufahhim Sulaiman fahimna, ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين يا رب سليمان ويا رب إبراهيم ويا رب موسى وعيسى ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم أخرجنا من ظلمات الجهل والنسيان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.